Bilangan penganggur di Malaysia menurun 3.4% kepada 705,000 orang pada Oktober tahun ini daripada 729,600 orang pada bulan sebelumnya. Susulan lebih banyak aktiviti ekonomi dibenarkan kembali beroperasi. Itu menurut statistik Tenaga Buruh Malaysia dan juga menurut laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia itu, bilangan penduduk bekerja meningkat 0.6% bulan ke bulan kepada 15.55 juta orang pada Oktober berbanding 15.46 juta orang pada September dengan nisbah guna tenaga kepada penduduk meningkat 0.3 mata peratusan kepada 65.8% dan juga bilangan tenaga buruh meningkat 0.4% pada Oktober tahun lalu kepada 16.26 juta orang berbanding 16.19 juta orang pada September. Manakala kadar penyertaan tenaga buruh ataupun KPTB pada Oktober 2021 juga meningkat 0.2 mata peratusan kepada 68.8% dan juga bagi mengulas lanjut untuk melihat kepada prospek bergerak kepada tahun 2022 kerana ini adalah tahun kedua kita berdepan dengan COVID-19. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari iaitu pakar ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau kita melihat 2022 adalah tahun kedua kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Ini adalah tahun yang mungkin kita merekodkan pemulihan sedikit dari segi pengangguran dan juga peluang pekerjaan adalah tersekat sedikit kerana kita membuatkan PKP baharu. Namun untuk 2022 jangkaan kita, bagaimana untuk kita membaca ke semua angka-angka ini? Setakat ini mungkin 3.4% itu adalah yang terbaik. Adakah boleh menurun lagi? Adakah ada sebarang risiko lagi yang perlu kita perhatikan? Baik, Najib, terima kasih kerana memberi peluang saya pagi ini untuk memberi pandangan saya berkenaan dengan pasaran buruh jangkaannya terutamanya pada 2022 ya, pada tahun hadapan. Baik ya, sebelum saya menjawab pada jangkaan pada 2022 itu, eloknya kalau saya sentuh sedikit berkenaan dengan jangkaan sehingga penghujung tahun 2021 ini ya, iaitu sehingga Disember ini ya. Kalau kita lihat perangkaan yang diumumkan oleh Jabatan Perangkaan itu sendiri pada Oktober yang lepas ya, kadar pengangguran menyusut kepada 4.3% berbanding 4.5% pada September. Ini satu keadaan yang baik dan kami menjangkakan ya Najib, kadar penurunan pengangguran itu akan berterusan sehingga Disember ya. Disember ni kami menjangkakan kadar pengangguran sekitar 4.1 atau sekitar 4.1% ke 4.2%. Maksudnya masih lebih rendah berbanding dengan Oktober. Jadi walaupun kalau kita lihat keseluruhan 2021 itu keadaannya mungkin sama keseluruhannya berbanding 2020 kerana kita sedia maklum PKP berskala besar telah kita laksanakan dalam tempoh masa yang lebih panjang daripada berbanding dengan PKP sebelum ini dan kita hanya buka semula ekonomi kita tak silap saya pada akhir September ataupun awal Oktober yang mana kesannya masih lagi kita tidak cukup untuk membantu sepanjang tahun 2021 itu untuk pulih kepada keadaan lebih baik. Okey, baik. Itu 2021. Pada 2022 pula apa yang kita melihat bahawa dengan andaian ekonomi terus dibuka seperti sekarang ya dan kita andaikan bermula tahun hadapan kita andaikan sesuatu positif akan berlaku kepada sektor pelancongan terutamanya seperti kita maklum pada beberapa minggu yang lepas ya Majlis Pemulihan Negara telah mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk membuka sepadan kepada membolehkan pelancong asing untuk datang melawat ke Malaysia. Jika ini berlaku maka kita akan mendapat lagi satu tenaga ataupun booster kepada ekonomi kita untuk dalam konteks untuk memulihkan ekonomi kita pada 2022. Saya optimis kalau kita lihat jangkaan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Malaysia seperti mana yang terkandung dalam ucapan belanjawan yang lalu iaitu dianggarkan ekonomi Malaysia tahun hadapan ni 2022 ekonomi kita berada sekitar 5.5% hingga 6.5%. Seperti yang saya beritahu, jangkaan ini optimis dengan mengambil kira keadaan seperti mana sekarang berterusan dan pembukaan ekonomi
terutamanya sektor pelancongan terus dibuka, dan dengan andaian tidak ada lagi PKP berskala besar seperti mana kita lakukan dahulu. Jika itu kita pegang nombor itu Najib, 5.5% sehingga 65% kadar KDNK-nya, dan kita akan dapati bahawa kadar pengangguran akan berkurangan pada tahun berkenaan sekitar 4.0% berbanding dengan tahun 2021 ini. Tahun ini kita jangkakan kadar pengangguran itu sekitar 4.5% sehingga 4.6%. Jadi alhamdulillah kalau keadaan yang bertambah baik, maka tahun depan kita dapat mengurangkan pengangguran dalam satu kadar yang besar. Tapi masih lagi kita belum capai kepada tahap sebelum COVID-19 iaitu 2019. Dijangkakan 2023 kita akan kembali kepada landasan sebelum COVID-19. Najib. Doktor, risikonya masih ada kerana Omicron masih lagi menular pada ketika ini. Kita tidak tahu tahap keseriusan dan juga bagaimanakah tindak balas ekonomi dan juga kerajaan sendiri. Kerana sebelum ini kerajaan menjanjikan bahawa tidak akan menutup ekonomi. Namun kita belum tahu tahap keseriusan tersebut. Bagaimana untuk kita membaca risiko-risiko ini? Sekiranya berlaku penutupan ekonomi tidak kira skalanya, adakah ini akan mengganggu segala apa yang kita angka-angka yang doktor sebutkan tadi? Pasti, Najib. Jika kita melaksanakan PKP sama ada berskala kecil, terutamanya di negeri-negeri yang di mana pemusatan industri itu banyak, terutamanya di Lembah Kelang, maka walaupun kita buat PKP berskala kecil, jika kita laksanakan, ini jika kita laksanakan, pastinya akan memberi impak kepada unjuran yang kita laksanakan tadi, nombor-nombor yang kita bincangkan sebentar tadi. Tetapi bergerak ke hadapan ya Najib, kita telah merasai betapa bebannya keuangan kerajaan apabila setiap kali PKP dilaksanakan, kerajaan perlu membuat pakej rancangan, sama ada pakej rancangan berskala besar ataupun pakej rancangan mini, supaya dapat menyokong kesan kepada yang dihadapi oleh pihak peniaga dan juga pihak isi rumah di luar sana. Jadi bagi perspektif ekonomi, kita mengharapkan tidak ada PKP. Jika PKP itu boleh kita lihat ataupun ada kaedah lain yang lebih baik yang boleh kita pertimbangkan, saya harap kita ambil langkah tersebut supaya kita dah lihat Najib, dah banyak siri pakej rancangan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, sama ada pakej tu keuangan tu datang langsung dari kerajaan ataupun secara tak langsung melalui institusi lain, tapi secara amount totalnya sangat besar. Jadi kebimbangan saya adalah apabila kita cuba, kalau jika kita laksanakan PKP lagi, kita akan mengganggu perancangan kita dalam rancangan Malaysia ke-12, apa yang kita ingin capai, dan kebimbangan saya adalah krisis ini akan menjadi satu krisis kepada kemelesetan ekonomi yang lebih memakan jangka masa yang panjang. Itu kebimbangan saya. Jadi kita pertimbangan antara ekonomi dan juga kesihatan ini perlulah dibincang ataupun perlulah diambil perhatian agar dalam masa yang sama kita dapat memastikan rakyat dijaga, dan masa yang sama livelihood ataupun kehidupan survival rakyat itu juga dapat dijaga juga. Bagaimana untuk kita melihat bahawa langkah rangsangan seperti ini harus ada dalam perancangan kita, kerana ketidaktentuan itu masih lagi wujud kerana belum berakhir pun pandemik ini, untuk menjamin setidaknya bahawa tenaga buruh tidak keluar daripada sektor buruh ini seteruk apa kita saksikan ketika 2020 ataupun awal 2021, Doktor. Tidak ada, saya berpandangan bahawa jika keadaan itu kita seperti andaian saya tadi, kita tidak ada PKP. Jika Najib, kat sini kita laksanakan PKP juga, mungkin berskala kecil, bantuan daripada pihak kerajaan kepada mereka yang terkesan diperlukan, sama ada bantuan ini kepada isi rumah ataupun bantuan kepada pekerja masih lagi diteruskan. Dan juga kita kena memastikan bahawa bagaimana mereka yang tidak terkesan, yang boleh melaksanakan pekerjaan seperti biasa, kita turut
melaksanakan sokongan yang berterusan kepada mereka. Jadi ada dua pihak kita kena ambil perhatian dekat sini. Pihak yang sedang nak recover, sedang nak pulih ni, dan pihak yang terkesan jika kita laksanakan PKP di masa hadapan. Tapi yang paling penting dekat sini adalah Najib, ya, seperti saya rasa World Bank juga pernah bangkitkan isu ini juga, ya. Yang paling penting dekat sini adalah ketersediaan sektor perkhidmatan kesihatan kita. Mungkin sudah tiba masanya kita memperkasakan sektor kesihatan kita supaya mereka bersedia setiap masa bila keadaan tiba. Seolah-olah kita sudah belajar. Sebenarnya kita sudah belajar, banyak belajar daripada apa yang berlaku. Beberapa siri PKP juga kita telah memahami apa yang diperlu ada dan apa yang persediaan yang perlu ada. Jadi pada pandangan saya, elok kalau kita perkasakan sektor kesihatan ini apabila jika ada kes macam kes baru, kluster baru, mereka juga sedia. Dan ketersediaan ini sebenarnya lebih baik kerana dalam masa yang sama kita tidak memberi risiko yang lebih kepada sektor ekonomi. Doktor, bagaimana untuk kita melihat bahawa tahun harapan ini adalah masih lagi tahun pemulihan. Kalau kita boleh sifatkan 2022, 2023 baru kita jangkakan mungkin ekonomi akan pulih. Itu pun kalau tidak kita menutup ekonomi dan sebagainya. Soal kenaikan gaji ini tidak boleh kita bercakap soal tahun depan sebagai contoh, kerana apabila ekonomi pulih barulah kita boleh bercakap soal kenaikan gaji untuk isi rumah, untuk pekerja-pekerja kita. Bagaimana untuk kita melihat tahun hadapan? Adakah mungkin boleh kita saksikan cara mempercepatkan kenaikan gaji ini bukan hanya menempatkan pekerja dan sebagainya, Doktor? Yang pertama, Najib, ya, yang pertama yang kita kena lakukan, kita kena pastikan bahawa pemadanan pekerjaan itu cepat berlaku. Najib, kita telah lihat bagaimana harga ayam yang meningkat, bagaimana rungutan daripada pihak industri pelancongan. Ya, saya juga melihat dan saya juga mengalaminya. Check-in sepatutnya jam 2 dianjak ke jam 5 kerana tidak ada pekerja di situ. Jadi penting dekat sini, Najib, bagaimana kita kena buat mobilize dulu pekerja yang ada di dalam Malaysia, kerana pekerja asing masih lagi tidak dapat nak masuk, ya. Pekerja dalam pekerja Malaysia ni kita mobilize cepat supaya kita tidak mahu adanya supply disruption tadi, gangguan penawaran tadi kita tidak mahu, kerana gangguan ini boleh mempengaruhi harga dan seterusnya akan memberi kesan kepada pengguna akhir. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam masa yang sama, ini adalah satu keadaan yang baik jika kita kita reset semula ekonomi kita dengan kaedah, mungkin kaedah ini juga melibatkan reset semula gaji kita dalam keadaan yang baru nak pulih ni, bagaimana apakah gaji yang lebih baik. Perbincangan antara majikan dan pekerja perlu diadakan, kalau boleh kita nak benda tu secara ditentukan di dalam pasaran tanpa ada campur tangan pihak-pihak tertentu. Kadang-kadang campur tangan pihak-pihak tertentu ini menyebabkan kegagalan pasaran itu berfungsi dengan baik juga, ya. Jadi pada pandangan saya, gaji itu tidak meruncing jika keadaannya harga, iaitu harga barangan terutamanya, tidak berlaku kenaikan lepas dalam masa 2-3 bulan akan mendatang. Tapi kita lihat beberapa perkara, beberapa insiden yang menyebabkan harga barang meningkat. Kalau itu berlaku juga di masa-masa mendatang, maka isu gaji akan menjadi lebih kritikal. Dia tidak akan menjadi kritikal jika kita tahu bahawa isu gaji tidak boleh dibincangkan lagi selagi mana ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Tetapi jika ada push daripada harga yang terlalu tinggi, ya, ini mungkin menyebabkan isu gaji terpaksa kita lihat juga, ya. Kita tidak boleh biarkan perkara ini berlaku. Itu yang boleh saya berikan buat masa ini, Najib. Okey, terima kasih Dr. Yusof kerana meluangkan masa bersama kami. Ini adalah soal bagaimana untuk kita melihat pasaran buruh pasca pandemik COVID-19 ini dan juga bagaimanakah recovery. Pemulihan ekonomi kita ini akan menyumbang kepada pertambahan tenaga buruh dan juga kenaikan gaji itu dan pengawalan harga barang yang amat penting sekali. Terima kasih Profesor Mahathir Dr. Yusof Saari, pakar ekonomi. Kami di Astro Awani akan terus membawakan terutamanya berkaitan dengan Malaysia 2022 untuk kita melihat ke tahun hadapan, menginjak kita ke tahun hadapan, apakah jangkaan kita dalam setiap sektor-sektor utama. Kali ini kita melihat kepada pengangguran dan juga aspek pekerjaan dan banyak lagi sektor kita akan lihatkan dari masa ke masa dan kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com. Baik, sekian saja Niaga Awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.